Dan tidak ada orang boleh menafikan bahawa penjajahan sangat berkaitan dengan agama. Mungkin kawan-kawan kita yang non-Muslim tak selesa, tapi ni kita cerita sejarah, bukan kata awak sekarang ni bagus belaka lah. Sekarang ni kita tak ada masalah, duduk serumpun, harmoni. Ni cerita sejarah dulu-dulu. Tak boleh nafi bahawa penjajahan ada kaitan dengan agama. Dan ini telah banyak rujukan kita boleh baca, banyak kajian orang boleh dah buat pun tentang kajian ini. Antaranya tuan-tuan boleh baca buku The Adventurous Lives and Times of the Renaissance Explorers. Louis B. Wright, ditulis tahun 1970. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa ausi'na syukra ni'amaika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati Datuk Nordin Cik Ngah, Pengurusi Masjid Az-Zakirin, seterusnya para pegawai ahli jawatankuasa Masjid Az-Zakirin Taman Wilayah Selayang, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sempena Karnival Merdeka Hijrah anjuran Masjid Az-Zakirin, tibalah giliran saya menyampaikan syarahan yang mana tajuknya telah pun ditentukan, iaitu Islam adalah perjuangan. Hadirin hadirat sekalian, tepat jam 12.30 malam 31 Ogos 2022 nanti, kurang lebih lagi 10 hari, genaplah 65 tahun kita telah bertuankan bangsa sendiri. Dan merdeka ini dia tidak datang umpama embun di waktu malam. Dia tidak hadir secara magic, jampi serapah, tidak. Bukan sekadar ditiupkan abrakadabra simsalabim liwadi manikam sinawari puh terus dapat merdeka, dah. Merdeka ini kita dapat dengan air mata, keringat, darah, bahkan nyawa orang tua-tua kita dulu. Sebab itu perjuangan mereka ini sangat perlu kita hargai, kerana mereka berjihad siang dan malam, bukan sekadar mempertahankan negara, tapi nak mempertahankan agama. Sebab itu Islam adalah sumbu yang menjadikan perjuangan ini sentiasa hidup. Sebab dalam Islam ada satu tema yang dipanggil jihad. Agama lain wallahualam kita tak tahu nak kata ada ataupun tidak, tapi dalam Islam ni ada satu bab yang mustahak, namanya jihad. Dan Al-Quran menyebut kalimat jahada ini 42 kalimat. Dan jika dilihat, Nabi SAW menempatkan jihad pada urutan paling utama antara seluruh ibadah-ibadah yang ada. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, seluruh hadis-hadis tentang jihad menunjukkan jihad adalah amalan yang paling utama selepas iman kepada Allah. Ini boleh rujuk dalam Fathul Bari. Sebab itu dalam hadis-hadis bab jihad ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Muwatta Imam Malik, ada dalam Sunan Abu Dawud, ada dalam Bulughul Maram Ibn Hajar Al-Asqalani, dan ada beberapa kitab hadis yang lain. Imam Muslim dia mencantumkan bab jihad wasyar, maknanya ekspedisi ketenteraan. Imam Bukhari dia khususkan satu bab lain yang memuatkan kisah-kisah peperangan yang disertai oleh Nabi, yang dipanggil bab maghazi.
Imam An-Nawawi dia susun 67 hadis keutamaan jihad dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Banyak hadisnya. Contoh hadis, sahabat pernah tanya Nabi, ya Rasul, apa amalan yang sama taraf pergi jihad? Kata Nabi, ma ya'dilul jihadu fi sabilillah. Takkan ada amalan yang setaraf dengan jihad fi sabilillah. Sahabat tak puas hati tanya lagi, takkan tak ada ya Rasul? Qiyamul lail ke, dengar ceramah ke, tulis kitab ke, hafal Quran ke? Tak. Ma ya'dilul jihad fi sabilillah. Takkan ada amalan yang at par dengan jihad fi sabilillah. Sampai 3 kali soalan ditanya, 3 kali juga Nabi jawab jawapan yang sama. Maka kata Nabi, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Orang berjaga malam, jaga sepadan sampai tak tidur kerana nak mengelak musuh masuk, itu sama, lebih baik daripada orang yang puasa sebulan tak berbuka. Lebih baik daripada orang qiyamul lail sepanjang malam. Wa in mata fihi ujri alaihi amalul ladzi kana ya'mal. Kalau dia mati dalam perjuangan itu, akan dilipat gandakan amal ibadahnya. Wa ujri alaihi rizquh, rezekinya juga akan dijamin. Wa aminal fattan, dia juga selamat daripada azab kubur. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bayangkan orang yang berjihad, sepanjang tempoh dia berjuang itu, seolah-olah dia berdiri semayang malam tak berhenti-henti, seolah-olah dia puasa tak berbuka-buka. Jadi itu yang Nabi sebut, ma ya'dilul jihadu fi sabilillah. Tak ada amalan yang setara pun dengan jihad ini. Sama juga hadis lain daripada Abu Hurairah. Dia cerita, ja'a rajulun ila Rasulillah faqal dullani ala amali ya'dilul jihad. Ya Rasul, tunjukkan saya satu amalan yang menyamai jihad. Nabi jawab, la ajidu, saya tak jumpa, kata Nabi. Ini amalan first class. Dia tak puas hati lagi, takkan tak ada ya Rasul? La ajidu, tak ada, kata Nabi. Kemudian Nabi tanya dia, hal tastati' idza kharajal mujahidu an tadkhula masjidaka fataquma wala tuftaru wa tasumu wala tuftira. Nabi tanya, kamu sanggup tak macam orang berjihad keluar berjihad, kamu masuk dalam masjid, berdiri semayang tanpa henti, dan kamu berpuasa tanpa berbuka, kamu sanggup atau tidak? Qala wa man yastati' zalika, mana ada orang mampu begitu ya Rasul? Maka kata Abu Hurairah, inna farasal mujahidi la yastannu fi tiwalihi fayaktubu lahu hasanatin. Maka kata Abu Hurairah, kuda seorang yang berjihad yang diikat talinya untuk berperang, pada tali itu pun akan dituliskan padanya kebaikan. Hadis Bukhari. Sebab itulah orang ini Islam, dia ada satu bab jihad yang menjadikan kita ni sentiasa nak berjuang. Kita tak duduk saja, kita tak boleh tengok kezaliman. Sebab itulah para syuhada, kata Nabi, kalau dia mati pun dia akan cita-cita nak mati semula. Dia minta kepada Tuhan, boleh tak balik ke dunia, kami nak mati sekali lagi. Ma min nafsin tamutu laha indallah khairun yasurruha an turja'a ila dunya illa syahid. Tak adalah orang yang mati dan dia dapat nikmat di sisi Allah, kemudian dia minta kepada Allah, boleh tak balikkan semula ke dunia nak hidup supaya kami mati sekali lagi. Dia nak mati syahid lagi. Ini hadis riwayat Muslim. Sebab itu para sahabat berjaya dikobarkan semangat mereka dengan hadis-hadis jihad perjuangan ini. Dalam perang Badar misalnya, 2 orang adik-beradik, Auf bin Haris Al-Khazraji dan juga Muawiz bin Haris Al-Khazraji, mereka jumpa, dia budak muda, jumpa Nabi. Dia tanya, ya Rasul, apakah amalan yang boleh buat Allah gembira, senyum tengok kami? Kata Nabi, engkau pergi medan perang tak pakai baju besi, kata Nabi. Dia punyalah semangat, excited, dua-dua tu masuk ke kawasan perang. Jumpa dengan Abdul Rahman bin Auf, budak muda lagi. Tanya kepada Abdul Rahman, ya Ami, pakcik nak tanya, hal ta'rif Abu Jahal? Pakcik boleh tunjuk kami tak mana satu Abu Jahal dalam ramai-ramai? Abdul Rahman bin Auf tunjuklah. Ma hajatuka ilaihi ya ibna akhi, kamu nak apa tanya Abu Jahal ini?
Ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah. Kami dapat tahu dia mulut kurang ajar. Kami nak sekolahkan dia sikit. Lama tengok budak ni baru belasan tahun nak ajar panglima perang. Macam mana awak perebek je? Wallazi nafsi biyadihi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamutal a'jal minna. Dua budak muda ni kata, demi Allah, kalau kami boleh nampak mana kedudukan Abu Jahal, nescaya mata saya dan mata dia tak akan berpisah sebelum salah satu dari kami mati terlebih dahulu. Budak boleh ada semangat begitu. Hadis Bukhari. Tapi dua-dua tu mati syahid. Dan mereka dapat membunuh Abu Jahal. Dia tidak membunuh on the spot. Abu Jahal luka parah kerana tikaman daripada mereka. Sama juga dalam perang Uhud, Nusaybah Al-Khazrajiyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi diserang, kawalan rapat dah pecah kerana tak dengar cakap dalam peperangan Uhud kan ada peristiwa di Bukit Memanah itu. Jadi kelang kabut jadi kawalan rapat, maka datanglah kaum muslimat yang masa itu tugasan mereka untuk jaga rawatan orang sakit. Tapi bila dah kawalan rapat Nabi dah pecah, mereka turun untuk protek Nabi. Dan Nusaybah radhiyallahu anha sendiri ada 13 luka tikaman pada badannya, nak menghalang serangan mengejut, ambush daripada bandit ini, sampai dia pengsan, bleeding yang begitu banyak. Bila dah sedar bawa rawatan, dia celik mata. Soalan pertama dia tanya, Nabi okey ke tak? Dia tak tanya suami dia ke, anak dia ke. Jadi tuan-tuan bayangkan, kalau orang muda, belia, kanak-kanak dan orang perempuan sanggup berjuang, apatah lagi orang laki-laki. Sebab itu Islam ni dia agama perjuangan. Tapi sayang, tak semua orang Islam sanggup berjuang. Tuan-tuan semua sanggup berjuang? Belum tentu. Kajian patriotisme di Malaysia, 63% je rakyat Malaysia yang sanggup berjuang kalau berlaku apa-apa. Yang lain semua pindah Australia. Semua takut mati lah, dah standby lah, pindah Australia, pindah Singapura, duduk di Bali pun ada. Tak ada, 63% ni. Baik itu Nabi bagi amaran, man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsahu bi mata ala syu'batin min nifaq. Siapa mati dalam keadaan tak ada nak berjihad atau tak pernah terdetik hatinya nak berjihad, dia mati dalam keadaan satu bahagian daripada orang munafik, kata Nabi. Hadis Muslim. Tak ada terdetik dalam hati nak mentahkan agama, mati munafik, kata Nabi. Pernah berlaku satu peristiwa ketika perang Tabuk, yang mana diriwayatkan oleh Baihaqi daripada Jalur Ibnu Ishaq dan daripada Abdullah bin Akabir Hazam, disebutkan bahawa Nabi ni perangainya apabila nak berangkat pergi perang, Nabi dia tak pernah tunjuk. Dia relax, dia nampak relax sampai orang tak nampak sangat riak dia, panik ke, dia steady je, dia tenang saja. Mana-mana perang Nabi relax, kecuali perang Tabuk. Perang Tabuk nampak Nabi macam ada sikit gelisah, sebab nak berhadapan dengan tentera Rom. Sehingga Nabi bercakap, wahai manusia, aku dah lama sangat nak berperang dengan orang Rom ni. Jadi sahabat nampak Nabi ada prepare sikit. Agak kalau silap tu dia dah start buka langkah, agak kita tak tahu, nampak dia prepare. Nampaklah dia panas-panas badan, buat belebat ke apa, agak begitu. Yang perang lain dia steady je, sebab nak berhadapan dengan Rom Byzantine. Rom Byzantine ni Eastern Roman Empire, empire yang sangat besar. Mereka ketika itu menguasai permukaan tanah bumi ini lebih kurang 5,900,000 kilometer persegi. Kuasa yang sangat besar. Dia empire terbesar masa zaman purba klasik. Dia empire Byzantine ini start daripada Itali, Bulgaria, Yugoslavia, Romania, sampai Turki, Konstantinopel, sampai Anatolia, termasuklah beberapa kawasan di utara Semenanjung Arab dan di utara Afrika, Mesir, Afrika Utara itu semua kawasan Rom. Termasuklah juga Baitul Maqdis, Jordan, Palestin, Syria, ni semua kawasan Rom. Jadi Rom ni kerajaan besar. Jadi bila Nabi beritahu hasrat dia, aku nak perang dengan orang Rom, nampak kurang ajar sangat. Dia rasa dia ada big brother mentality. Orang macam ni kita kena ajar. Dia rasa dia abang.
Sedangkan kita semuanya apa je dari segi kedaulatan. Jadi Nabi memang semangat untuk perang Tabuk, dan Tabuk ini adalah skop peperangan terakhir bagi Nabi kita. Dan perang ini berlaku pada bulan Rejab tahun ke-9 Hijrah, bulan Oktober tahun 631 Masihi. Kebetulan masa itu kemarau, cuaca memang panas, kering. Tuan-tuan yang baru balik Mekah baru-baru ni tahulah perasaan macam mana panas. Panas, tapi sebab duduk Mekah semua senyum sajalah, takkanlah cakap panas, senyum saja. Kan cakap kan tak jumpa pintu Kaabah, jadi semua diam dalam hati. Panas, panas. Balik Malaysia baru cerita panas tak panas. Panas. Dia kalau musim panas, panas betul. Jadi ketika itu pula, bila negara Arab ni pula satu kelebihan, bila musim panas banyak buah-buahan akan muncul. Jadi ramai orang ketika itu lebih suka nak menunggu buah kurma gugur, masak, dan ada yang suka duduk-duduk bawah pokok kurma. Kan kalau kita package pergi Madinah sekarang kan ada package makan nasi kat ladang kurma. Kalau cantik ladang kurma tu kan, duduk bawah pokok, sedap. Jadi dia orang pun masa tu kira macam cuti musim panas lah, summer holiday. Jadi ramai yang keberatan untuk pergi berperang. Masa itu ada satu orang laki-laki nama Jad bin Qais. Satu hari Nabi tengah bersiap-siap, tengok-tengok peralatan perang, apa persiapan sebagainya. Nabi nampak Jad bin Qais. Nabi pun tanya kepada dia, "Wahai Jad bin Qais, apakah engkau akan memukul pedangmu ketika berperang dengan Bani Asfar nanti?" Bani Asfar maknanya orang kulit kuning, macam kita panggil Mat Saleh. Nabi panggil geng-geng kulit kuning. Kamu berani ke letak pedang dekat geng kulit kuning itu? Jad jawab, "Ya Rasulullah, saya ingat saya minta excuse lah Rasulullah." "Kenapa pula minta excuse?" "Kalau saya pergi, saya ni takut saya tercampak ke dalam fitnah." "Hah, fitnah celah mana pula?" "Ya Rasul, qad arafa qaumi ma rajulun ashaddu ujban bin nisa minni." Saya ya Rasul, dekat kampung saya semua orang tahu saya ni Romeo ya Rasul. Saya Mat Romeo. Saya kalau dengan orang comel ni saya kalah ya Rasul. "Wa inni akhsha in ra'aitu nisa Banil Asfar alla asbir anhunna." Saya takut saya tengok perempuan-perempuan Mat Saleh nanti ya Rasul, saya takut saya tak boleh kontrol nafsu saya ya Rasulullah. Saya ni Mat Romeo. Dia cakap gitu pada Nabi. Mana dia kata, yalah perang dengan Mat Saleh. Mat Saleh kan sekali perang batalion mereka ada perempuan juga, pelayan, penari, dia adalah core music dia apa semua. Saya takut saya jatuh cinta Rasulullah, tak jadi perang esok. Saya Mat Romeo. Dia cakap pada Nabi. Nabi kata, dah kalau begitu tak apalah, tak payahlah pergi buat menyusahkan aku yang bawa orang, nak cinta lah, nak bawa balik, nak kahwin, bagai-bagai. Nabi dulu dia tak pergi perang. Tetapi turun ayat Quran, "Wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin." Ada di antara manusia berkata kepadamu, "Ya Rasul, izinkanlah saya tidak berperang kerana saya takut terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahawa mereka telah pun terjerumus ke dalam fitnah, dan sesungguhnya neraka Jahanam itu disediakan untuk orang kafir." Surah Taubah ayat 49. Cancel balik orang permohonan, tak jadi. Isi borang cuti tak lulus. Begitu juga ada satu kisah yang lain berkaitan perang Tabuk ini. Tapi memang akhirnya ramai orang Islam ketika itu tak pergi pun perang ini. Lebih kurang dalam 30,000 pejuang saja, dan hanya 10,000 ekor kuda saja dapat disiapkan. Persatuan Munafik Madinah memang tak bagilah. 80 ahli dia termasuk AJK dia semua memang tak bagilah, tak pergi langsung. Macam-macam alasan dia buat. Dan ada juga segelintir Badui Padang Pasir juga isi borang cuti juga, bagi alasan macam-macam lah. Unta nak beranak lah, itu macam-macam alasan. Ada satu grup lagi, grup-grup munafik juga,
Jumpa, wa qalu la tanfiru fil har. Kata mereka, ya Rasul, kita musim-musim panas ni tak sesuai pergi perang ya Rasul. Kami calak buat bulan Disember, sejuk sikit. Lagipun Jabatan Kesihatan tidak menggalakkan kita terdedah kepada panas yang melampau, takut kena stroke haba. Lagipun dehydration dangerous ya Rasulullah, cannot go Disember lah, winter cantik. Dia bagi alasan stroke haba, panas ya Rasul, mana tahan ni kulit hitam. Turun firman Allah, qul naru jahannama asyaddu harra. Ya Muhammad jawab pada mereka, api neraka Jahannam lebih panas daripada itu. Surah At-Taubah ayat 81. Artinya dalam Islam berjuang jihad ni benda mustahak. Sebab zaman tu zaman Nabi, kalau ada orang malas terus turun ayat. Zaman kita ni tak ada lah. Tapi itulah gambarannya, begitu seriusnya Islam tentang perjuangan. Baik itu kalau kita lah duduk di zaman Nabi, tak tahu kita ni berjuang ataupun jenis hiburan cuti, tak tahu tu kan. Orang kita sekarang nak cerita berjuang, sembahyang masjid pun seminggu sekali. Itu buat excel dah rasa masuk surga sangat dah. Sembahyang masjid seminggu sekali. Kalau dengar kesembang teori konspirasi tak mudah lah. Oh ni semua ustaz, ni WHO, ni IMF, ni Bill Gates, Cristiano Ronaldo, macam-macam. Sembahyang duk juga. Orang lagi banyak teori awak tahu, lagi kuat beramal, baca kahfi, datang masjid, subuh jemaah asar depan. Tak juga. Ini banyak cerita sembang, banyak teori-teori sana, teori sini. Orang teori patut membentuk kita jadi orang baik, lagi mendorong kita berjuang dan beribadah di masjid. Ini tak. Ini tak betul. Cuma kalau malam ni tajuk kita Islam Agama Perjuangan, kepada rakan-rakan non-Muslim, saya percaya ada yang menonton siaran kita ini, akan datang pun ada yang menonton, dan juga kepada para penapis konten-konten YouTube atau Facebook daripada kerajaan luar negara yang kadang sensitif. Kalau kita cerita bab jihad, bab perjuangan ni, mereka kata oh ini semua nak membawakan kepada keganasan teroris. Tak, kita nak betulkan Islam bila masuk mana-mana negara, dia tidak ditegakkan dengan mata pedang. Nabi berperang dengan Rom atau mana-mana peperangan bukan kerana faktor gangsterisme. Tak. Kita jangan salah faham, Islam tidak pernah ditegakkan dengan mata pedang. Islam bila masuk mana-mana negara, mereka tak pernah paksa orang masuk Islam. Tak pernah. Umat Islam pernah memerintah Spanyol selama 800 tahun. Tahun 711 Masihi sampai tahun 1492. Namun begitu sepanjang tempoh Islam memerintah, orang Islam tidak pernah menggunakan pedang untuk memaksa masyarakat Kristian di Spanyol untuk peluk agama Islam. Tak pernah. Begitu juga umat Islam adalah pemimpin dan penguasa utama di tanah Arab selama 1400 tahun. Tapi sampai hari ini ada 14 juta penganut Kristian Koptik di seluruh tanah Arab yang mengamalkan ajaran mereka selama ratusan tahun. Kalau Islam ditegakkan dengan mata pedang, pasti tidak ada orang Arab di tanah Arab yang beragama Kristian Koptik pada hari ini. Dia bunuh semua, senang. Tak. Lakum dinukum waliyadin kan. Umat Islam pernah memerintah India selama sekitar 1000 tahun. Bermula daripada dinasti Mamluk tahun 1206. Kalau Islam membenarkan kekerasan, sudah pasti dalam tempoh 1000 tahun itu pemerintah Islam dah boleh memaksa dan boleh mewajibkan seluruh penduduk India untuk peluk Islam. Tapi itu tidak berlaku. Sampai sekarang India 80% penduduknya adalah non-Muslim. Pada raja-raja dia ketika itu majoriti Muslim, dia boleh je nak paksa. Tapi itu tidak pernah berlaku. Bahkan tak payah pergi jauh lah, negara kita Malaysia atau jiran kita Indonesia, yang Indonesia memiliki jumlah Muslim terbesar dan majoriti penduduknya beragama Islam. Cuba kita cek sejarah, pasukan tentera mana yang pernah menyerbu dan menyerang Malaysia dan Indonesia untuk menyebarkan Islam? Tak pernah. Tidak pernah. Tapi kalau kita bandingkan dengan penjajahan barat, imperialis barat, itu zalim betul. Sebagai contoh, tuan-tuan selalu tengok cerita cowboy. Dalam cowboy orang jahat adalah Red Indian.
Red Indian ni tuan-tuan penduduk asal. Mengapa Red Indian sekarang hampir tidak wujud lagi? Tuan-tuan, dulu masyarakat asli di Amerika ni dia ada banyak suku. Kalau kita orang asli di Malaysia hanya ada 18 suku saja. Kaum asli di Amerika berganda-ganda, 562 suku. Navajo, Cherokee, Mohawk, Sioux, macam-macam. Itu semua nama kereta lah sekarang. Orang Red Indian ni memang ada, mereka tak kenal satu sama lain sebab negara mereka besar, 30 kali ganda lebih besar daripada Malaysia. Tapi tiba-tiba datang orang daripada Eropah, penjajah datang. Mereka datang ke benua Amerika, dia hapuskan secara total indigenous people. Sebab itu fakta 53 million indigenous people died in the Americas between 1492 and 1603. Bayangkan 53 million all victims of European soldiers and missionaries. Dan ini bukan pendapat, ini fakta. Kita semua sedia maklum, mantan Presiden Amerika Donald Trump, dia anti betul dengan imigran yang datang ke Amerika. Jadi Trump dengan ideologi white supremacy-nya, dia merasakan orang kulit putih orang yang paling superior dalam pelbagai perkara, paling cerdik dan macam-macam. Dan dia buat polisi hantar balik imigran ke negara asal untuk menjadikan Amerika negara orang kulit putih. Sepatutnya yang dihantar balik dia, sebab itu bukan negara dia. Yang imigran adalah orang putih, yang asalnya adalah orang Red Indian. Kalau nak dibandingkan abad ke-15, masa mula-mula bangsa Eropah menjajah Amerika, orang asal di Amerika ada 10 juta orang. Manakala sekitar abad ke-20, iaitu selepas daripada peperangan dan genosid yang berlaku kepada Red Indian ini, anggaran jumlah penduduk asli berkurangan sampai tinggal 300,000 orang saja. Dan sekarang populasinya lebih kurang 1% saja daripada keseluruhan 327 juta rakyat Amerika sekarang. Dan mereka akhirnya jadi kaum minoriti. Apa sebab? Saya melihat satu orang Red Indian dulu, dia tak ada jihad. Kalau dia ada jihad macam Mat Kilau, Tok Bahaman apa semua, Tok Kupaluh ke apa, dia lawan habis-habisan. Dia tak ada jihad. Itu kita syukur Islam ni ada satu silibus namanya jihad. Awak lawan sampai menang, kalau tak mati masuk surga. Jadi kita lawan lah. Red Indian barangkali dia gagah. Tuan-tuan, yang kalau kita minat wrestling zaman-zaman dulu, ada Ultimate Warrior apa semua, itu semua Red Indian, badan sedap semua. Tapi jihad ni benda dalam hati, tak mesti badan besar, berani itu. Jadi orang kita ni jadi kuat sebab Islam dia agama perjuangan. Jadi bila mereka tak berjuang, tambah pula orang-orang barat ini, dia panggil faktor Columbian Exchange ataupun Columbian Interchange. Dia orang barat ni, dia datang ke benua Amerika, dia bawa sekali tumbuh-tumbuhan, haiwan, budaya, populasi, teknologi, idea. Dia panggil antara dunia di antara Amerika dengan dunia lama. Ini sekitar abad ke-15 dan juga 16. Termasuklah juga orang Eropah ni, dia bawa penyakit berjangkit. Dia bawa daripada Eropah ke Amerika Utara macam-macam wabak, cacar air, kolera, malaria, demam campak, penyakit kelamin, macam-macam lagi. Jadi orang Red Indian ni dulu, mereka ni jarang sakit. Jadi bila mereka terkena wabak penyakit ini, mereka teruk jadi sakit, tak pernah sakit selama ini. Kemudian ada juga data-data rasmi menunjukkan bahawa ketika mereka sakit dan ketika mereka dirawat, mereka diberi selimut. Yang mana selimut ini telah diletakkan beberapa kuman termasuk smallpox kepada warga Red Indian ini, menyebabkan merebak di kalangan mereka, jadi kematian dalam skala yang besar. Dan ini bukan pendapat atau pandangan, ini direkodkan. Wabak pertama yang berjaya didokumentasikan adalah tahun 1616 sampai 1619 yang dipanggil The Great Dying, artinya pembunuhan besar-besaran. Tuan-tuan, baru-baru ini 25 Julai tahun 2022, Pope Francis, kalau tuan-tuan baca surat khabar, dia telah minta maaf bagi pihak Kristian di Kanada. Dia buat ucapan di Kanada bagi pihak gereja Katolik. Dia minta maaf atas segala kezaliman dan penganiayaan pihak gereja terhadap masyarakat asli di utara Amerika. Bayangkan sepanjang tahun 1881 sampai
tahun 1996. Lebih 150,000 anak-anak orang asli di sana dipisahkan daripada keluarga dan dihantar ke sekolah berasrama. Tapi bukan dijaga, biarkan budak-budak tu berlapar, di-ragging, dibelasah, didera secara seksual, dan ramai yang daripada mereka ini mati dan ditanam begitu saja. Dan pada tahun lepas, sebuah kubur besar ditemui, 215 orang anak orang asli berjaya ditemui. Dah ratusan tahun. Ini berlaku di benua Amerika yang sangat memperjuangkan demokrasi kononnya. Tapi cerita ini sisinya tidak diangkat oleh berita-berita besar. Yang dia nampak ganas kita. Padahal orang Islam pergilah perang ke mana-mana negara, bukan itu cara kita. Termasuklah juga di Australia, Aborigines di Australia. Australia dulu ada penduduk asal. James Cook, dia mendarat pertama kali tahun 1770 ke Australia. Tahun 1788 dia datang bawa banduan. Semua orang putih yang ada di Australia, nenek moyangnya dulu banduan. Bukanlah 100%, mungkin kemudian tu imigran yang lain. Asal usul adalah banduan. Tahun 1851 orang putih jumpa di kawasan barat Australia, jumpa emas. Panggil pula puak gabak dia, datang lagi ramai ke Australia. Tahun 1824 sampai 1908, 10,000 orang Aborigines telah dibunuh. Dan ini adalah rekod rasmi. Lebih daripada 100,000 anak-anak Aborigines antara tahun 1910 sampai 1970 diambil secara paksa daripada mak bapak, dihantar hidup dengan orang putih, diwajibkan cakap Inggeris, buang semua budaya Aborigin, tak boleh cakap selain bahasa Inggeris, sampai mereka lupa diri, lupa daratan, sampai mati tak pernah jumpa mak bapak. Ini Australia yang bangga dengan demokrasi dan berbagai lagi. Mereka juga pinggirkan orang asal di Australia itu daripada bancian. Tahun 1788 diperkirakan populasi penduduk peribumi ada 750,000. Pemerintah Australia baru melibatkan Aborigin ni dalam sensus hanya pada tahun 1971. Pada tahun 96 dicatatkan penduduk peribumi tinggal 1.97% saja daripada total populasi. Jadi siapa pengganas sebenarnya? Beza sangat dengan Islam. Apatah lagi kita lah Islam yang masuk ke Nusantara ini, semua perjuangan atas nama dakwah, tak ada nak jajah. Jajah ni dia ambil harta. Kita mana ada ambil harta. Orang putih dia jajah ke tanah Melayu ni pun dulu, dia pun nak harta juga. Harta tuan-tuan. Tapi kita dulu perjuangan dakwah, bukan kerana jajah. Mari kita tengok sejarah Islam di Nusantara. Ajaran Islam dipercayai telah sampai ke Nusantara, khususnya di Barus. Barus ni tanah Puli Tengah di Sumatera Utara sejak abad yang ke-7 lagi. Walaupun adalah sejarawan yang berbeza pendapat sama ada Islam tu bermula di Barus yang di Sumatera Utara, ataupun di Pasai di Aceh Utara, ataupun di Lamuri di Aceh Besar, ataupun di Perolak di Aceh Timur. Namun semuanya bersetuju bahawa Islam telah pun sampai ke Nusantara ini, khususnya di Pulau Sumatera, bermula tahun 606 sampai 699 Masihi. Maknanya sejak zaman Sayyidina Ali sampailah zaman Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Umayyah yang kelima, sudah ada gerakan dakwah ke Nusantara. Ini tak campur dengan masuknya Islam ke Kalingga. Kalingga pantai utara di Jawa Tengah, tahun 674 Masihi dah ada dakwah. Maknanya sezaman dengan masa peralihan kuasa antara Ali ke Muawiyah. Baik itu tuan-tuan sekalian, beza. Islam disebarkan walaupun perjuangan, tapi tidak ada kezaliman. Kalau kita bincang dalam konteks kemerdekaan, kita berjuang kerana mempertahankan maruah bangsa dan kemuliaan agama. Orang tua-tua kita berjuang bukan kerana hobi, bukan kerana nak mengisi masa lapang, alang kepalang belajar silat, boleh praktik. Tak ada. Dia memang berjuang itu kerana mempertahankan agama. Dan tidak ada orang boleh menafikan bahawa penjajahan sangat berkaitan dengan agama. Mungkin kawan-kawan kita yang non-Muslim tak selesa, tapi ni kita cerita sejarah, bukan kata awak sekarang ni bagus belaka dah. Sekarang ni kita tak ada masalah, duduk serumpun, harmoni. Ni cerita sejarah dulu-dulu.
Tak boleh nafi bahawa penjajahan ada kaitan dengan agama. Dan ini telah banyak rujukan kita boleh baca, banyak kajian orang boleh dah buat pun tentang kajian ini. Antaranya tuan-tuan boleh baca buku The Adventurous Lives and Times of the Renaissance Explorers. Louis B. Wright ditulis tahun 1970 tentang apa punca berlaku penjajahan kolonialisme daripada Eropah ke Nusantara. Dia berikan kesimpulan peperangan itu ataupun penjajahan itu berlaku kerana 3G. Pertama, gold. Yang kedua, glory. Yang ketiga, gospel. Sebab itu tak dapat kita nafikan bahawa salah satu dari faktornya adalah gospel. Dan penjajahan daripada dulu lagi memang berasaskan ideologi. Kita serang satu negara orang, kita nak padamkan wajah dan ideologi Islam di negara itu. Adakah ini tuduhan tidak berasas? Tak, ada fakta yang saya akan kongsikan. Namun saya kira kita berehat dulu seketika untuk memberi laluan kepada azan. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, minta maaf tajuk serius sikit. Tajuk bukan saya, penganjur yang suruh, mana tahu. Kalau penceramah lain tajuk poligami dia suruh. Ustaz tajuk pun panas kepala mendengar tadi. Jadi kita berehat dulu seketika, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Muslimin musliman yang dirahmati Allah sekalian, kami mohon izin daripada jemaah untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat Isyak untuk kita habiskan sedikit huraian tentang tajuk Islam adalah perjuangan pada malam ini. Hadirin hadirat sekalian, tidak ada orang boleh menafikan sama ada secara akademik bahawa perjuangan menentang kemerdekaan itu ada kaitan dengan penentangan kita terhadap usaha pihak tertentu untuk menyebarkan agama masing-masing. Dan itu adalah fakta. Penjajah sangat berusaha untuk memadamkan wajah Islam, khususnya di Nusantara ini. Secara khusus di Tanah Melayu, ianya telah berlaku sejak daripada kedatangan Portugis ke Melaka dan diikuti dengan penjajahan ke seluruh pulau Nusantara. Portugis dia sebarkan Kristian Katolik secara paksa. Belanda dia sebarkan mazhab Protestan secara drastik tapi bertahap. Dan ini terbukti zaman Raja Philip II, mana-mana laki-laki Portugis yang kahwin dengan lokal wanita Melayu tempatan dapat pengecualian cukai dan dimerdekakan. Dan tahun 1604 Alfonso de Albuquerque telah uruskan dan di akhirnya ada 200 perkahwinan direkodkan di Melaka. Dan rekod itu rasmi. Perkahwinan antara tertentu Portugis dengan orang Melayu. Ditukarkan agama dan wujudlah yang ini komuniti kita panggil sebagai Serani. Dan ini sejarah, bukan kita menghina ke apa, tidak. Artinya benda tu real. Dan ketika itu juga wujud Injil yang diterjemahkan. Injil yang diterjemahkan oleh Dr. Melchior dan Leclerc tahun 1733 dan diterima sebagai satu terjemahan standard yang digunakan dengan meluas pada abad ke-18 dan juga 19 di seluruh semenanjung Tanah Melayu sampailah ke Indonesia. Zaman ketika Inggeris masuk ke negara kita, kegiatan menterjemah Injil ini telah dipergiatkan lagi, khususnya selepas mereka kuasai Pulau Pinang tahun 1786 dan juga Melaka secara khusus tahun 1795. Stamford Raffles, nama besar, dia terlibat secara langsung dalam kegiatan untuk mengembangkan agama mereka menerusi kegiatan penterjemahan kitab-kitab Injil. Tahun 1852, versi terjemahan dalam tulisan Rumi dan Jawi telah pun diterbitkan dan disebarkan secara meluas di Tanah Melayu. Dan Stamford Raffles juga adalah penyokong kuat aktiviti Mubalik Protestan dan juga pertubuhan Mubalik London yang memang berhasrat untuk mendirikan pusat percetakan Bible di Melaka, Pulau Pinang, Singapura dan Betawi. Dan ini adalah fakta. Tapi bukan kita nak menimbulkan pergaduhan sekarang. Tak, ni cerita sejarah dulu. Sekarang Alhamdulillah kita berkawan semua dah, tak ada masalah. Dan kegiatan percetakan, selain daripada mereka mencetak Injil, mereka juga terbitkan majalah-majalah Melayu, yang mana dalam majalah ini GSPS, semua gerak saraf, perang saraf, yang mengandungi ilmu yang pelbagai tapi diselipkan dengan propaganda agama mereka. Sekitar tahun 1821 sampai 1905,
Macam-macam majalah diterbitkan, Buletin Arifin, Cermin Mata, Majalah Sahabat, Warta Melayu. Namanya bunyi kita, tapi dalam tu penuh dengan propaganda. Kegiatan menyebarkan bahan propaganda ini kemudiannya disertai juga oleh para padri Protestan daripada Amerika Syarikat yang mewakili lembaga Pusruhjaya Amerika Luar Negara atau pada American Board of Commissioners of Foreign Missions, yang mana mereka ini berusaha untuk nak membawa pemahaman agama mereka kepada kita. Tapi tuan-tuan, di sinilah kita bersyukur. Alhamdulillah, orang tua-tua kita dulu walau tak mengaji tinggi tapi ada kesedaran. Mereka lawan, walaupun bukan semua ustaz masa itu, tapi dia tahu tak sepatut benda itu berlaku. Sebab itu almarhum Sultan Melaka ketika Portugis masuk, dia tak menyerah kalah. Baginda berhijrah ke beberapa tempat di Sumatera, meneruskan perjuangan jihad, menentang kepada penjajah yang datang silih berganti. Sultan Ali Muhayyad Shah, Sultan Aceh pertama, tahun 1521 diserang Melaka. Datang pula Sultan Alauddin Al-Qahar, Sultan Aceh yang ketiga, serang Melaka 3 kali, 1537, 1547, 1564. Kali pertama serang, gagal. Kali kedua guna kapal, gagal. Kali ketiga JV sekali dengan kerajaan Turki Uthmani, masa itu zaman Sultan Sulaiman pertama, Sultan Turki Uthmaniyah yang ke-10. Kemudian disambung oleh Sultan Ali Riyad Shah, Sultan Aceh ke-9. Serang 3 kali, 1573, 1575, 1577. Sambung dengan Sultan Iskandar Muda, Sultan Aceh ke-12. Sambung tahun 1615 sampai tahun 1638. Datang Belanda, Inggeris. Perjuangan tu tak pernah berhenti. Begitu juga para ulama, mereka telah mengerahkan dan mengarahkan pengikut dan murid-murid supaya bangkit berjuang menentang usaha penjajah nak menukarkan agama ini. Perjuangan kemerdekaan ini bersusul galur kepada perjuangan yang panjang. Pertama, gerakan Adipati Yunus di Melaka tahun 1517 dan juga 1521. Begitu juga gerakan Sunan Fathahillah di Sunda Kelapa tahun 1522. Kemudian gerakan Sultan Agung Mataram tahun 1628 sampai 1633. Kemudian gerakan Sultan Hasanuddin Makassar mula tahun 1666 sampai 1669. Gerakan Syekh Yusuf Al-Makassari di Bantani di Banten bermula tahun 1682 sampai 1683. Sampailah di tempat kita gerakan Raja Haji Fisabilillah di Melaka tahun 1784. Mata rantai perjuangan berterusan ini diteruskan lagi melalui Pangeran Diponegoro ataupun dikenali dengan Bendara Raden Mas Mustahar. Dia memimpin perang Jawa di Indonesia menentang Belanda. Penentangan secara besar-besaran ini berlaku sepanjang abad ke-19. Sebab kita agama berjuang, kita takkan benarkan orang nak menukar agama anak cucu cicit kita. Sebab itu sejarah perjuangan jihad mempertahankan Islam diteruskan dengan penubuhan pelbagai kumpulan-kumpulan NGO Islam. Jam'iyatul Fataniyah itu tubuh di Mekah tahun 1873. Cawangannya ditubuhkan di Pulau Penyengat di Riau. Kemudian diikuti dengan NGO Jam'iyatul Rusyidiyah tahun 1880. Wujud lagi NGO Jamiatul Khairiyah tahun 1884. Kemudian ditubuhkan Syarikat Dagang Islam SDI pada tahun 1905 oleh Kiai Haji Samhudi, yang kemudiannya dikenali dengan Syarikat Islam. Kerja mereka melawan Syarikat India Timur British dan Syarikat India Timur Belanda. Sebab itu tak ada orang boleh nafikan peranan masjid, ulama, kiai, pesantren yang menjadi pemacu utama menentang penjajahan di Nusantara ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jazair di Algeria itu peniup semangat. Termasuklah Syekh Umar Mukhtar di Libya, Syekh Osman Den Fodio di Nigeria, Hasan Al-Banna di Mesir, begitu juga Syekh Amin Al-Husaini di Palestin, itu juga Sultan Hasanuddin dan Imam Diponegoro di Indonesia, Tuan Guru Hasan Munas, Hasan bin Munas, orang Melayu panggil Tok Janggut, yang betul nama Tok Guru panggil Tok Janggut Tuan Guru Haji Ramlan Limbung, ni semua di tanah Melayu. Malangnya bagi kita khususnya di tanah air ini, walaupun kemenangan menentang penjajah adalah kerana kegigihan ulama dan pendukung-pendukungnya,
Tapi buah kemanisan kejayaan merdeka siapa yang petik? Dipetik oleh golongan-golongan sekular berpendidikan barat. Sebagai contoh, Front Liberation Nationalist FLN di Algeria tahun 1962. Dia yang they got the name, we got the blame Sama juga Soekarno dan kelompoknya di Indonesia, dia yang dapat kredit. Yang negara kita tak sebutlah, kamera besar sangat. Ingat tuan-tuan, keseluruhan perjuangan menentang penjajah dipimpin oleh ulama, masjid, pondok, kiai. Dan ini tak boleh dipadamkan daripada lipatan sejarah, tak boleh nak liquid paper kan. Syekh Mas'ud Al-Banjari dari Banjarmasin, Syekh Daud Al-Fatani dari Petani, Syekh Abdul Samad Al-Falembani dari Palembang. Ini semua berjihad membantu Kedah ketika serangan Siam tahun 1832. Begitu juga Pangeran Diponegoro yang terkenal dalam sejarah Indonesia melancarkan jihad kepada Belanda di Jawa tahun 1825 sampai 1830. Dia didorong oleh ulama, Kiai Mojo, Kiai Hasan, Kiai Ghazali dan ramai lagi. Sama juga di Banjarmasin, pelibatan ramai ulama, Haji Bu Yasin, Haji Muhammad Yusuf, Haji Nafis melancarkan jihad ke atas Belanda tahun 1859. Sama juga di Banten, Maulana Judah, Kiai Dukuh, ini yang mempengaruhi Sultan Banten untuk berjihad kepada penjajah di Pajajaran dan juga di Palembang ketika itu. Sama juga pemberontakan golongan peladang dan petani di Cilegon tahun 1888. Siapa yang membakarnya? Kiai Abdul Karim, yang merupakan pemimpin tarikat Qadariyah ketika itu. Jangan ingat orang tasawuf tarikat kerja genting tasbih je dah, kerja nunggu Imam Mahdi je dah. Mereka berjuang untuk nak membetulkan keadaan. Pendukung tarikat Samaniyah juga melakukan jihad ke atas Belanda di Palembang tahun 1811 sampai 1822. Perang Padri, siapa yang pimpin? Imam Bonjol di Minangkabau. Nama Imam Bonjol di Minangkabau. Gerakan Syekh Yusuf Tajuh Khalwati di Makassar, Wali Songo di Tanah Jawa, Tengku Cik Tiro di Aceh, di Kemboja, di mana gerakan Raja Sulu dan bagai-bagai. Semuanya digerakkan oleh ulama. Kenapa ulama? Kerana mereka faham Islam ni ajar kita melawan. Islam ajar berjuang. Orang yang balik daripada London mengaji, mereka jawatan besar, pegawai daerah, kerja dengan Inggeris, dia tak ada masalah. Mereka lantak mau gaji aku jalan juga. Tapi yang lain dia memikirkan anak cucu. Sebab penjajahan hari ini dia telah membawa dan meninggalkan pelbagai ideologi baru kepada kita. Penjajah ni dia tidak tinggalkan kita begitu saja. Dia tinggalkan pula kepada kita ideologi. Antara yang tinggal dengan kita sekarang kapitalisme, marxisme, sosialisme, fasisme, nasionalisme, liberalisme, demokrasi, feminisme, anarkisme, konservatisme, libertarianisme, nazisme dan macam-macam isma lagi. Antara yang kita sekarang jadi mangsa ideologi, demokrasi. Tuan, demokrasi itu memang demo and crazy, betul. Demokrasi. Kita berpolitik siang malam, pagi petang 24 jam. Tak ada kerja lain. Dulu kita sistem beraja. Sistem beraja mungkin orang muda dia tak suka sebab dia dah masuk ideologi sosialis terlalu banyak sangat, kemeneh ke apa tak tahulah. Sistem beraja atau sistem monarki adalah sistem kepimpinan tertua di dunia dan diiktiraf antara penyelesai terbaik kepada kemelut perebutan kuasa. Awal kurun pertama di seluruh dunia ada 900 tahta raja. 400 tahun terakhir merakamkan perubahan besar kepada institusi diraja, berlaku evolusi kerajaan secara dinamik. Bilangan takhta menjadi kurang. Bayangkan pada awal abad ke-20 daripada 900 takhta turun 240 takhta. Dan pada dekad ke-8 abad ke-20 tinggal 44. Masa era perang dunia yang pertama, dalam masa 4 tahun sahaja 3 empire besar tradisi beraja di Eropah runtuh. Austria, Jerman, Rusia. Kemudian terakhir Empire Osmania.
Sampailah Raja Nepal yang terakhir. Ini raja yang terakhir dimakzulkan, Raja Gyanendra tahun 2008 dimakzulkan jadi raja. Maka satu persatu raja ni tinggal kenangan lah. Tinggal raja sehari je, banyak sekarang ni tinggal kenangan. Baik tu hari ni kita dapati daripada 44 negara beraja, 16 daripadanya duduk mengiktiraf Ratu Elizabeth yang kedua sebagai raja pemerintah di bawah sistem raja berperlembagaan. Selain itu sekarang kita ada 16 negara yang amalkan sistem raja berperlembagaan. Ada 5 negara amal sistem separa autonomi. Ada 7 negara amal sistem raja secara mutlak. Dan secara geografisnya kita ada 11 raja di Eropah, 3 di Afrika, 14 di Asia, 6 negara-negara Oceania. Sebab itu orang muda kena ingat, jangan sangka negara maju tolak sistem raja. Kita kononnya tak payahlah raja-raja ni habis duit lah macam-macam. Kita republik ke jadi demokrasi 100% macam Amerika. Negara maju pun ada raja. Tengok di England. England ni King of the English ataupun Rex Anglorum pertama namanya Offa. Tahun 774 dia dah ada raja. Dan monarki di United Kingdom ni banyak family ni, marga ada banyak. Raja Inggeris, Scotland, Wales dan Ireland. Dia pemerintah tidak lebih, dia tidak daripada satu keluarga saja. Macam Queen Elizabeth II sekarang, dia daripada marga House of Windsor. Dia ada House of Wessex, House of Normandy, House of Stuart, the King James of Scotland misalnya kan, ataupun House of Tudor, House of Hanover dan banyak-banyak lagi. Orang Melayu panggil wangsa. Macam kita Pahang Johor, wangsa bendahara. Johor, wangsa Temenggung. Selangor lain sikit lah, bukit-bukit. Dia ada wangsa-wangsa dia. Sama dengan di Jepun. Jepun yang maju itu pun 125 orang maharaja ada di Jepun sejak tahun 660 sebelum Masehi, sejak Maharaja Jimmu sampailah zaman Akihito sekarang ini. Dan dinasti keturunan Maharaja Jepun kebanyakannya datang dari keluarga Edo. Start tahun 1603 sampailah sekarang 20 orang raja naik tahta. Di Jepun dia ada 9 keluarga diraja, maharaja ataupun dinasti yang berlainan. 269 tahun Jepun diperintah oleh 14 raja daripada keturunan Kofun. Dia ada bagi-bagi marga dia. China, ada orang kata tengok China tak ada raja. China ada maharaja. Dulu dinasti Qin hingga dinasti Qing ada 557 maharaja. India pun dulu ada raja. Dinasti Haryangka sampai dinasti Gaikwad, dari zaman Chandragupta Maurya, Samrat Ashoka, Maharaja Dulip Singh, the Black Prince of Portshire dan macam-macam, sampailah maharaja. Mereka negara beraja. Sebab itu hari ini kita melihat raja ini, dia mungkin ada orang kata raja ni tak ada kaitan dengan Islam, Ustaz. Tak payahlah sibuk-sibuk sangat. Kita harap Imam Mahdi sudahlah. Mudah sangat solusi semua benda Imam Mahdi. Dia begini, bagi seorang Muslim, sistem raja telah wujud sejak kejatuhan Empayar Uthmaniyah. Jadi sistem kesultanan adalah penerus tradisi sistem yang berakarkan kepada sistem khilafah. Dia begini, lepas Nabi wafat, Abu Bakar ganti dan digelarkan Khalifah Rasulullah, successor of the messenger. Lepas 27 bulan dia diganti dengan Umar Al-Khattab, menggunakan kaedah wilayatul ahdi, main tunjuk, tak ada pemilihan. Awalnya jawatan Umar Al-Khattab, jawatan rasmi dia Khalifatu Rasulullah Umar Al-Khattab. Panjang betul. Umar kata panjang tu jawatan aku, tukar Amirul Mukminin. Genap 29 tahun berakhir era Khulafa Rashidin, sambung dengan 14 dinasti Umayyah yang berjalan selama 91 tahun. Sambung serentak 37 dinasti Abbasiyah 500 tahun, 8 dinasti Bani Buweh, 11 dinasti Bani Seljuk, 18 Fatimiyah di Kairo dan 36 Empayar Uthmaniyah. Total kita ada 128 khalifah memerintah selama 1291 tahun 8 bulan 24 hari, dimakzulkan pada 3 Mac 1924. Justru itu dalam fiqh sampai sekarang masjid kita panggil Masjid Sultan. Masjid ni sultan dalam fiqh. Wali, kalau orang tak ada wali, orang yang wali kali dipanggil wali apa? Wali sultan. Itu sultan ni
Benda wujud. Sebab itu dalam konteks di Malaysia, alhamdulillah 186 kesultanan berpaksikan Islam sejak tahun 632 sampai 1944 telah runtuh satu persatu, sampai yang terakhir di Sumatera, pembantaian revolusi sosial Sumatera Timur 3 Mac 1946, penghapusan total kerajaan-kerajaan Sultan Melayu di Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Batu Bara, Panai, Bilah, Kota Pinang, Kuala Lidong, Simalungun, kerajaan-kerajaan Tanah Tinggi, Karo, semua hapus sultan. Di beberapa ramai keturunan Sultan Sumatera ada di sini. Termasuk yang ada jadi menteri sekarang pun ada. Saya tak sebutlah mana nama menteri itu. Keturunan daripada Sultan Sumatera yang di revolusi pembantaian habis-habisan. Sebab itu di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada 76 kerajaan beraja. Sebab itu bila kita di Malaysia masih mampu kekal, alhamdulillah kita bersyukur kerana kita masih ada raja. Sebab Melayu ni dia memang bangsa beraja, MIB, Melayu Islam beraja. Masalah orang Melayu kalau tak ada raja, semua nak jadi raja. Itu masalah. Jadi biar dia ada seorang je raja. Kita sekarang ni sebab semua nak jadi raja ni yang bergaduh siang malam. Baik tu sistem dulu senang, ada seorang je raja. Yang lain buat kerja, majukan negeri. Raja seorang. Tapi sekarang bila dihapuskan, semua nak jadi raja. Baik itu bila Sultan Mahmud Shah berundur masa serangan Portugis tahun 1511, orang Melayu ketika itu tetap pilih untuk diperintah raja, sehingga terkenal satu kata-kata, bertali ke Siak, bertuan ke Minangkabau, beraja ke Johor. Raja tetap ada. Jadi muncul kerajaan Melayu Johor abad ke-17 di sepanjang Sungai Johor. Dan pemerintahan Kesultanan Johor ini bermula tahun 1529 sampai 1718. Ada 11 orang raja memerintah, bermula Sultan Alauddin Riayat Shah yang kedua sampai Sultan Abdul Jalil Riayat Shah yang keempat. Total selama 129 tahun. Namun satu persatu sistem ini dimusnahkan oleh penjajah. Mereka mansuhkan institusi raja di India. India habis raja, tak ada langsung. Ada raja jual nasi kandar, Penang apa, betul nak raja semua kan. Kenapa? Nasi kandar sultan, jangan main-main sultan. Bukan. Bayang dia hapus total. Di Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Myanmar habis raja. Kalau di India, dua kesultanan besar yang Inggeris hapuskan. Pertama kerajaan Delhi di utara India. Kerajaan Delhi ni 349 tahun merintah. Datang British hapus. Dinasti Mughal di India 330 tahun merintah. Raja Mughal yang terakhir nama Bahadur Shah Zafar dibuang ke Myanmar tahun 1858, mangkat di sana. Dan tempat dia digantikan oleh Emperor of India sejak pada Queen Victoria tahun 1819 sampai sekarang. Hapus semua. Dan mereka lantik Viceroy ataupun Governor General sebagai ketua pentadbiran di India. Sebab itu kita hari ini, bukanlah kita nak balikkan kepada sistem beraja macam dulu-dulu, memang mustahil lah. Sebab perlembagaan kita dah mengatakan raja berperlembagaan. Tapi kita kena terima hakikat bahawa lanskap pemerintahan bangsa Melayu, khususnya sejak zaman Melaka, hilang satu persatu, dihapuskan. Sama ada oleh penjajah atau oleh anak bangsa sendiri yang tak kerti bahasa ini. Contoh institusi bendahara. Bendahara dah tak ada dah. Perkataan bendahara pun tak ada. Masjid pun ada bendahari, bendahara pun tak ada. Patut kekal kerja bendahara tu. Bendahara ini makna karta bangsa Melayu. Dia mengandungi perjanjian persetiaan antara Demang Lebah Daud yang bersetuju untuk merajakan sang nila utama sebagai Raja Melayu yang pertama di Bukit Seguntang dengan gelaran Sri Maharaja Sang Utama Parameswara Batara Sri Tribuana, maknanya yang dipertuan pada 3 dunia, Palembang, Bentan, Singapura. Sang nila utama inilah yang memerintah Singapura selama 48 tahun, mangkat tahun 1372, dimakamkan di Bukit Larangan, sekarang dipanggil Fort Canning Hill di Singapura. Dan cicit dia Paduka Sri Maharaja Parameswara, ini yang Bukok Melaka tahun 1402. Artinya sejarah itu panjang. Tanyalah kepada orang muda, awak nak apa ke sistem raja ini? Dan bersedia ke nak memuziumkan sistem ini?
Sebab itu bila penjajah datang dihapuskan, dia bawa demokrasi dan macam-macam teori pemikiran, menyebabkan kita jadi pecah hari ni. Apa harga kita kena bayar sekarang? Sekarang tuan-tuan, kita diajak berpolitik hari-hari, jadi menyampah. Main Facebook ke, main WhatsApp ke apa, tak ada satu hari tanpa cerita politik. Walaupun atas nama pendedahan, penyelewengan ke, kita bosan. Kita bosan. Ni pula makin dekat air raya ni, panggil air raya ke, air lagi lah meriahnya sana sini macam-macam ni. Dan kita perlu masa yang panjang untuk menentukan satu-satu dasar. Pembentukan dasar di parlimen memerlukan waktu yang cukup panjang, bermula daripada peringkat perbahasan sampailah kepada proses kelulusan oleh Pertuan Agong. Tempoh tu pula bergantung pula jumlah kerusi yang dimiliki oleh kerajaan. Kalau kerajaan ada 2/3 jumlah kerusi, cepatlah sikit proses. Tapi ada kalanya wujud situasi di mana beza kerusi kerajaan dengan dijangka kan ada. Tahukah tuan-tuan, di seluruh dunia kerana sistem demokrasi kerana demokrasi pernah dilantik bukan manusia sebagai pemimpin. Pernah kerana demokrasi. Pernah dulu ada seekor keldai nama Boston Curtis. Boston Curtis, dia menang kerusi ahli jawatankuasa Parti Republican. Dia bertanding tahun 1938. Dia menang dengan jumlah undian 51. Orang agaknya bosan dengan politik, isi borang pun nama keldai. Menang pula keldai. Pernah dulu menang pilihan raya Bosco the Dog, anjing jenis Labrador, pernah dipilih sebagai Datuk Bandar di Pekan Suno di California tahun 1981. Dan sampai sekarang ada tugu peringatan kepada Bosco ini yang diletakkan di sebuah pejabat pos di sana. Begitu juga Duke the Dog, Datuk Bandar di Cormorant di Minnesota, dan dia 3 penggal jadi Datuk Bandar. Anjing jadi Datuk Bandar. Sebab di barat dia ada pilihan raya PBT, pilihan raya untuk kerajaan tempatan. Kita kan ada yang memperjuangkan nak pilihan raya kerajaan tempatan, tapi macam tak ada gaya nak buat. Sebab kalau buat, saya ingat anjing pun boleh jadi ahli majlis. Saya ingat ada pernah monyet pernah bertanding, Tiao, monyet nama Tiao, dia ni chimpanzee, jadi calon Datuk Bandar di Rio de Janeiro tahun 1988. Asal letak nama dia tu nak rosakkan undi, tapi dalam nak merosakkan undi dapat 400 undi dan meletakkan dia kedudukan ketiga daripada 12 calon terbaik. Dia meninggal tahun 96, umur baru 34 tahun sebab kencing manis. Banyak nak minum, beruk apa orang buat peluri. Dan masa tu masyarakat Rio de Janeiro berkabung 3 hari, sedih beruk mati. Pernah bedak jadi calon pilihan raya, pernah bedak jenama Paul Vapis tahun 1967. Ada satu pekan kecil di Ecuador, dia telah memilih sebotol bedak tu untuk pakai di kaki, bedak gatal macam kita kuti kura agak. Jenama Paul Vapis dipilih sebagai Datuk Bandar. Sebab itu sistem itu dia tidak sempurna. Tapi orang berjuanglah mati-mati. Oh, ini yang terbaik demokrasi Allah. Sebab itu kalau ada yang mengatakan orang putih datang bagi kemajuan, dah hari begitu lagi ada. Sampai sekarang tak habis-habis. Cuma pada orang muda yang tak suka dengan sistem beraja, mungkin dia kata tak payahlah, sistem beraja ni tak demokratik ustaz, berbudaya feudalisme, berbudaya feudal, bertunjangkan autokrasi. Adik-adik, sila lihat negara-negara republik di seluruh dunia. Pandang semua negara yang tak beraja di seluruh dunia. Sila lihat negara-negara yang berpaksikan tentera hari ini. Kajian menunjukkan bahawa bilangan rejim diktator ataupun autokrasi wujud pada negara yang tidak beraja. Dulu dia beraja, dia buang, dia nak balik kepada rakyat. Tapi ternyata mula bapak dia jadi presiden, lepas presiden bapak dia, anak dia pula. Lepas anak dia pula, adik dia pula. Macam sistem raja, baik kekal je sistem raja. Hati tak sakit, dah tentu anak-beranak dia jadi raja. Maka tidak ada yang sempurna. Sebab itu Islam ni dia agama perjuangan. Benda yang tak elok, kita sama-samalah memperbetulkan. Banyak saya nak terangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Apa yang penting, kejap lagi kita tutup dulu sebab tengah live.
Sebab itu hadirin hadirat sekalian, apa yang penting bagi kita pada hari ini adalah, kalau orang tua-tua dulu sanggup berkorban untuk memperjuangkan, melihat benda-benda yang tidak betul berlaku di hadapan mereka, maka sudah sampai masanya kita pada hari ini, kalau benda-benda yang tak molek berlaku di depan kita, marilah kita sama-sama memperbetulkan, memberikan solusi, memberikan kritikan yang membina untuk benda itu jadi lebih baik daripada sebelumnya. Asas untuk kita nak menjadi membetulkan suatu amal makruf nahi mungkar ini, mari kita ramai-ramai mulakan daripada masjid. Masjid kita mesti kuat, aktif, kukuh, dihormati, maka akan menyebabkan orang sekeliling akan jadi segan dengan institusi keagamaan. Datanglah ke masjid, sembahyang subuh berjemaah, program-program yang ada sertailah, insya-Allah agama kita akan dihormati lebih lagi pada masa akan datang. Sebelum berpisah, marilah kita meladah tangan berdoa, moga majlis kita ini diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syarri abidna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Kuantan selamat pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.